Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada ke hadis yang Rasulullah mengatakan bahawa kita dalam mencintai atau menghormati ahli bait? Ada hadis itu? Okey, ada hadis yang Nabi SAW sebut, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, kitabullah wa itrati ahli baiti, aku juga tinggalkan kepada kamu ahli keluarga aku, ahli baitku, supaya kamu buat baik kepada mereka. Tu disebutkan hadis yang sahih, salah satunya menunjukkan bahawa mencintai ahli bait adalah sebahagian daripada tuntutan agama. Okay, itu ada. Dan inilah yang menjadi amalan sebahagian kesemua para sahabat. Mereka ada kemuliaan dan kecintaan yang diberikan kepada ahli bait. Keistimewaan tu ada dan bukanlah dinafikan. Ini penting untuk kita lihat. Pendirian ahli sunnah wal jamaah adalah ada keistimewaan dan kemuliaan kepada ahli bait. Keluarga Nabi SAW, anak-anak Nabi SAW, cucu Nabi SAW, dan juga seterusnya. Ada kemuliaan tu. Isunya sampai ke, tetapi dalam pada memuliakan ahlul bait, tetapi hukum-hukum syarak sama kepada semua orang, secara umum sama kepada semua orang di sisi kebanyakan para sahabat. Antara benda penting yang untuk kita, yang menjadi asas masalah ni, asasnya adalah apabila Nabi SAW dekat dengan kewafatan baginda, ketika itu Abbas radhiyallahu anhu tanya kepada Ali radhiyallahu anhu, suruh Ali pergi tanya Nabi, liman hadzal amr, milik siapakah urusan pentadbiran ini setelah Nabi SAW. Abbas suruh Ali pergi tanya Nabi. Ketika itu Ali tak mau tanya. Dan Ali sebut kepada Abbas radhiyallahu anhuma, kenapa dia tak mau tanya? Kalaulah Nabi SAW beri kepada kita pemerintahan, kita akan dapat pemerintahan tu. Tetapi kalaulah Nabi katakan bukan kamu, kemungkinan kedua, kalau kami kata bukan kamu, nescaya tidak akan ada seorang pun daripada keturunan kita yang dilantik menjadi pemerintah. Ali nampak, bukan dia cintakan kuasa ke apa, dia nampak, okey, semua orang mungkin fikirkan keluarga aku boleh jadi pemerintah kot, sama ada cepat ataupun lambat. Ali kata tanyalah, Abbas kata tanyalah dekat Nabi, kalau Nabi bagi senang kita boleh perintah. Tapi mungkin pada ketika itu Ali tahu orang yang paling kanan di sisi Nabi SAW Abu Bakar. Orang yang paling kanan dan paling rapat. Kalau Nabi bagi kepada Abu Bakar, kalau aku tanya dan Nabi bagi kepada Abu Bakar, ertinya secara tak langsung sampai bila-bila pun ahli bait bukan pemerintah dah. Lebih baik aku tak payah tanya, aku tunggu kita punya turn. Kalau tanya Nabi tak bagi, memang tak dapat terus. Lalu Ali tak tanya kepada Nabi SAW. Jadi ahli bait dicintai atau tidak? Ya, mereka dicintai. Dan Nabi sebut kelebihan-kelebihan mereka. Nabi sebut orang yang mencintai Nabi kena menjadikan Ali sebagai wali dia. Nabi sebut Fatimah adalah sebahagian daripada aku. Nabi sebut Sayyidina Hasan dan Husain menyerupai Nabi SAW. Nabi sebut Sayyidina Hasan akan mendamaikan dua orang yang bertelagah di kalangan umat. Banyak hadis-hadis tentang kelebihan ahli bait dan para sahabat memuliakan mereka. Tapi hukum hakam agama tidak berubah. Daripada zaman awal lagi setelah Nabi SAW wafat, itu tak diubah. Sebab itu ada sedikit krisis di antara Abu Bakar dengan Fatimah radhiyallahu anhuma. Apabila Fatimah tuntut untuk sebahagian harta yang ditinggalkan Nabi SAW, Abu Bakar kata, aku pernah dengar Nabi SAW sebut, kami para Nabi tidak diwarisi. Disebabkan itu, aku tak bagi. Ialah walaupun Fatimah itu anak Nabi SAW, kedudukannya tinggi dan dihormati dan dimuliakan, mencontohi sunnah Nabi SAW itu lebih aku utamakan. Stand Abu Bakar. Fatimah marahlah, ini keputusan aku. Di zaman Umar, Ali dengan Abbas radhiyallahu anhuma datang jumpa dengan Abbas, minta boleh tak ahli bait ni mereka mendapat apa yang Nabi SAW tinggalkan, keuntungan daripada tanah tu sampai kepada mereka. Ali dengan Abbas datang jumpa Umar, tanya boleh tak bagi kat kami pecah lot, ambil seorang satu senang, tak payah susah-susah. Ali ambil lot dia, Abbas ambil lot dia. Umar marah mereka. Umar kata, aku tak akan ubah benda yang Nabi dah tentukan, Abu Bakar dah tentukan, aku tak akan ubah, bagi balik dua orang. Dia pun rapat dengan Umar.
Ali menjadi penasihat Umar. Tapi bila datang bab yang nampak macam tak kena dengan sunnah Nabi SAW, Umar kata, Ali, Abbas, pergi balik dua orang. Umar bertegas. Dalam sebahagian riwayat Umar sebut, kamu menyimpan dalam jiwa kamu ni perasaan yang hukuman aku ni tak betul. Sebagaimana kamu juga menyimpan Abu Bakar hukum dulu tak betul. Tapi kalau itu yang Nabi buat, itu yang aku laksanakan. Siapa kamu lantaklah. Jadi ini dia kena angle di tengah-tengah. Kecintaan kepada Ahli Bait adalah sebahagian daripada tuntutan agama. Tetapi hukum hakam agama, dia bergerak sama di antara semua orang. Itu Ahli Bait yang awal lah, yang dekat dengan Nabi SAW. Bila datang kemudian ni, jauh dan ramai orang claim sebagai Ahli Bait, kita pun tak tahu yang mana betul dan yang mana tak betul. Orang tu kalau keluarga dia memang terbukti Ahli Bait, amalan dia bagus, mereka dimuliakan di atas keberkatan jalur keturunan yang sampai daripada Nabi SAW. Tapi kalau dia claim Ahli Bait, hidup dia pun kita pun tak tahu kira apa. Dia duduk Malaysia ke duduk Paris pun kita tak tahu. Cara hidup dia sama macam orang duduk tu, tak ada kemuliaan. Dia mengikut amalan, itulah yang lebih utama. Tapi kemuliaan, para sahabat telah mengiktiraf kemuliaan Ahlul Bait. Wallahu a'lam.